Sebenarnya paksi bumi tidak lurus, dia condong 23,5 darjah. Okey guys, ni contoh globe. Okey, ni contoh globe. Okey, ni adalah kutub utara, ni adalah kutub selatan, dan garisan tengah ni adalah garisan khatulistiwa. Okey, paksi bumi adalah condong 23,5 darjah. Lebih kurang macam ni guys. Okey, paksi bumi kita adalah condong 23,5 darjah. Dan terdapat dua jenis pergerakan bumi, iaitu berputar pada paksinya yang condong 23,5 darjah dan beredar mengelilingi matahari. Okey, terdapat dua pergerakan bumi, iaitu berputar pada paksinya yang condong dan beredar mengelilingi matahari. Okey, apakah kesan-kesan pergerakan ini? Nak tahu apa kesannya? Stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang, dan yang paling penting, ceria sentiasa. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua subscribe dan semua siapa sahaja yang melihat video ini. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim, iaitu geografi tingkatan 2. Secara ringkasnya, terdapat dua pergerakan bumi, iaitu berputar pada paksinya yang condong dan beredar mengelilingi matahari, dan terdapat kesan-kesannya. Antara kesan putaran bumi adalah menyebabkan siang dan malam, pembiasan angin, pasang surut dan perbezaan waktu tempatan. Manakala kesan peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya kejadian 4 musim dan berlakunya gerhana. Okey, tanpa kita melengahkan masa, jom kita teruskan. Yes. Sebelum tu, sesiapa yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu. InsyaAllah cikgu akan teruskan membuat video-video seterusnya. Okey guys, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. Yes. It's time to learn geography. Okey guys, ni adalah tajuk kita hari ini, iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey, dalam topik ni kita akan belajar apakah pergerakan bumi, seterusnya kesan putaran bumi, dan last sekali adalah kesan peredaran bumi. Tanpa melengahkan masa, kita akan fokus kepada pergerakan bumi terlebih dahulu. Okey. Sebagai pengenalan, bumi kita terdapat di dalam sistem suria. Sistem bumi kita terdapat di dalam sistem suria, iaitu galaksi Bima Sakti. Di dalam sistem suria kita terdapat matahari dan 8 buah planet. Apakah planet tersebut? Yang pertama adalah Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Ni adalah 8 buah planet. Okey, ada beberapa fakta yang ingin cikgu kongsikan. Apakah planet yang paling panas? Jawapannya adalah Zuhrah. Apakah planet yang paling besar? Jawapannya adalah of course Mustari. Dan apakah planet yang paling cantik? Of course Zuhal. Okey. Dan apakah planet yang mempunyai kehidupan? Satu-satunya planet adalah Bumi guys. Bumi kita. Okey, 8 buah planet ini akan mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang tersendiri. Mesti ada yang tanya kan, cikgu, orbit tu apa? Orbit adalah laluan yang diikuti oleh sesuatu planet dalam pergerakan mengelilingi matahari. Ingat tu guys, sistem suria kita terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. Okey, seterusnya terdapat dua cara pergerakan bumi, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. First kita akan masuk kepada putaran bumi dahulu. Bumi berputar pada paksinya yang condong 23,5 darjah.
bumi berputar adalah mengikut arah lawan jam. Ingat guys, arah lawan jam, iaitu daripada barat ke timur. Untuk melengkapkan 360 darjah, bumi mengambil masa selama 24 jam ataupun 1 hari. Mesti ada yang tanya, cikgu, berapa kelajuan putaran bumi? Kelajuan putaran bumi adalah 1670 km per jam. Laju guys, 1600 km per jam. Untuk perbandingan, cuba you all bayangkan Formula 1. Kelajuan maksimum bagi kereta Formula 1 adalah 300. Untuk mencapai 1600 ni perlu kali 5 kali ganda kelajuan Formula 1. Begitulah kelajuan putaran bumi kita. Ingat tu guys, kelajuannya adalah 1670 km per jam. Sangat laju bumi kita berputar. Okey, seterusnya adalah peredaran bumi. Selain daripada berputar, bumi juga beredar mengelilingi matahari. Maksudnya pergerakan bumi adalah 2 in 1 guys, 2 in 1. Okey, bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk elips. Apakah itu elips? Elips adalah berbentuk bujur. Dia tidak bulat guys, dia bujur. Sama juga peredaran bumi mengelilingi matahari adalah mengikut arah lawan jam. Untuk melengkapkan satu peredaran, bumi mengambil masa selama 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Mesti ada yang tanya, cikgu, berapa pula kelajuan peredaran bumi? Kelajuannya adalah seperti berikut guys, iaitu 107,200 km per jam. Wow, lajunya 100,000 km per jam guys. Sangat laju. Cuba you all bayangkan, sekiranya bumi kita berlaga dengan planet lain. Nauzubillah. Okey. Okey, itulah. Okey. Boleh guys. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada apakah kesan-kesan putaran bumi. Jom kita lihat. Okey, antara kesan-kesan putaran bumi pada paksinya yang condong, yang pertama adalah berlakunya kejadian siang dan malam. Senang saja ni guys. Bahagian bumi yang terdedah kepada matahari akan mengalami waktu siang, manakala bahagian bumi yang tidak mendapat cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Okey, jelas, siang untuk kita bekerja, malam untuk kita berehat. Okey, siang dan malam. Okey, kesan putaran bumi seterusnya adalah berlakunya perbezaan waktu tempatan. Perbezaan waktu tempatan ni merujuk kepada waktu tempatan yang berbeza-beza mengikut negara lah. Okey, kenapa ini berlaku? Disebabkan putaran bumi. Macam mana? Okey, kita lihat di sini guys. Okey, bumi mengambil masa selama 24 jam untuk melengkapkan 360 darjah putarannya. Okey, oleh itu kita akan bahagikan 360 kita bahagikan dengan 24. So jawapannya ialah 15. Maksudnya di sini bumi bergerak 15 darjah sama dengan 1 jam. Okey, bumi bergerak 15 darjah selama 1 jam. Seterusnya kita akan bahagikan pula 60. 1 jam ada 60 minit, kita bahagikan dengan 15. Jawapannya adalah 4. Maksudnya bumi bergerak 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. 1 darjah bumi bergerak sama dengan 4 minit. Untuk merujuk kepada waktu tempatan, kita akan fokus kepada garisan longitude. Garisan longitude adalah garisan yang dilukis daripada kutub utara ke kutub selatan untuk menunjukkan waktu tempatan di mana bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu. Setiap zon waktu ni berbeza 15 darjah ataupun 1 jam. Mengikut putaran bumi daripada barat ke timur, ini menyebabkan timur lebih cepat berbanding barat. Boleh guys?
Okey, seterusnya, kesan putaran bumi menyebabkan berlakunya pembiasan angin lazim. Okey. Putaran bumi daripada barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Okey, daya Coriolis. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim di dunia. Di hemisfera utara, tarikan graviti menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Di hemisfera selatan pula, tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Okey, ini adalah pembiasan angin. Dan ia jugalah menyebabkan berlakunya angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Okey, putaran bumi menyebabkan berlakunya pembiasan angin lazim. Umumnya terdapat dua angin lazim di Malaysia, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Dan akhir sekali adalah berlakunya kejadian pasang surut. Kejadian pasang surut berlaku disebabkan tarikan graviti bulan dan matahari, di mana dalam satu hari berlakunya dua kali pasang surut. Terdapat dua jenis pasang surut, iaitu air pasang parbani ataupun pasang besar dan air pasang anak. Kita akan fokus kepada air pasang parbani. Air pasang parbani berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada satu garis lurus. Ini menyebabkan tarikan graviti yang kuat pada permukaan air dan menyebabkan air pasang besar berlaku. Manakala air pasang anak berlaku apabila bulan, bumi dan matahari berada pada sudut tegak. Fenomena air pasang besar itu dijangka melibatkan daerah Kelang, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Katanya Taklimat JPS Negeri menyatakan ketika ini paras beting penahan banjir dan tebing sungai pada ketinggian antara 0.6 dan 1 meter dari paras tertinggi jangkaan air pasang. Namun semua pihak perlu berjaga-jaga dengan kesan ombak dan ribut petir. Okey, boleh guys. Kesan putaran bumi menyebabkan berlakunya siang dan malam, perbezaan waktu tempatan, pembiasan angin dan kejadian pasang surut. Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada kesan peredaran bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari dalam tempoh 1 tahun. Antara kesan-kesan peredaran bumi yang pertama adalah berlakunya kejadian 4 musim. Okey, bumi terdapat 4 musim tetapi musim-musim ini hanya boleh dirasai di kawasan garisan jadi dan garisan sartan. Tidak dialami di garisan khatulistiwa. Kerana di garisan khatulistiwa, bagaimana bumi berputar dan beredar, bahagian khatulistiwa akan sentiasa terdedah kepada matahari. Okey, tetapi di garisan sartan dan di garisan jadi, ada masa-masa tertentu garisan ini tidak akan mendapat cahaya matahari. Okey, untuk kejadian 4 musim ini, yang pertama adalah pada 21 Mac. Pada 21 Mac, bumi kita mengalami equinox musim bunga guys. Equinox musim bunga. Apakah yang dimaksudkan dengan equinox? Equinox adalah matahari berada di khatulistiwa. Itu adalah equinox. Pada masa ini, hemisfera utara, HU adalah hemisfera utara mengalami musim bunga, manakala hemisfera selatan mengalami musim luruh. Pada masa ini, di seluruh dunia mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam secara sekata guys. Okey. Seterusnya, pada 3 bulan seterusnya adalah pada Jun. Pada 21 Jun, bumi mengalami solstice musim panas. Apa maksud solstice? Matahari berada di garisan jadi ataupun garisan satan. Pada solstice musim panas,
matahari berada di garisan selatan, di utara. So, hemisfera utara mengalami musim panas. Pada musim panas, di hemisfera utara, siang lebih panjang daripada malam. Ingat tu guys. Manakala di hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Di hemisfera selatan, malam lebih panjang daripada siang. Okey, itu solstice musim panas. Seterusnya pada 3 bulan seterusnya adalah 23 September, iaitu bumi kita mengalami equinox musim luruh. Pada masa ni equinox maksudnya matahari di khatulistiwa. Pada masa ni matahari berada di garisan khatulistiwa. Di hemisfera utara mengalami musim luruh, manakala di hemisfera selatan mengalami musim bunga. Pada masa ni bumi akan mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam secara sekata. Okey, seterusnya 3 bulan seterusnya, September, Oktober, November dan Disember. Pada 22 Disember bumi mengalami solstice musim sejuk. Pada masa ni matahari jatuh di garisan jadi, iaitu di selatan. Okey, sebab tu hemisfera utara mengalami musim sejuk. Di hemisfera utara malam lebih panjang daripada siang. Manakala di hemisfera selatan mengalami musim panas. Oleh itu di hemisfera selatan siang lebih panjang daripada malam. Okey. Ini adalah ringkasan kejadian 4 musim. Seterusnya adalah kesan peredaran bumi menyebabkan berlakunya gerhana. Dapat 2 jenis gerhana, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan berlaku apabila bulan, bumi dan matahari berada pada satu garis lurus dan menyebabkan bulan, kita nampak seolah-olah bulan itu merah, super blood moon. Okey, itu adalah gerhana bulan. Seterusnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari pula berlaku apabila bumi, bulan dan matahari berada satu garis lurus. Bayang-bayang bulan akan jatuh di permukaan bumi dan menyebabkan bumi akan mengalami gelap seketika. Itu adalah kesan fenomena gerhana ataupun kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, boleh guys? Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Sebagai kesimpulannya, terdapat dua pergerakan bumi, iaitu bumi kita berputar pada paksinya dan dalam masa yang sama bumi kita juga adalah beredar mengelilingi matahari. Antara kesan putaran bumi adalah menyebabkan berlakunya siang dan malam, pembiasan angin lazim, perbezaan waktu tempatan dan kejadian pasang surut. Manakala kesan peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya kejadian 4 musim dan berlakunya gerhana. Cikgu harap you all faham guys. Sekiranya you all ada soalan, boleh tanya cikgu. InsyaAllah cikgu akan jawab. Dan sekiranya you all suka video-video yang cikgu hasilkan ni, sila subscribe. Dan you all boleh juga tengok video-video geografi yang telah cikgu hasilkan di dalam playlist cikgu. Okey, sekiranya tak ada apa-apa, you all boleh jawab soalan yang cikgu sediakan di ruang description. You all boleh jawab guys. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye guys.